Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu wa ba'd. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allah alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya mu'allima Daud allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa ilahin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Baik, berhadirin sekalian, kita sentuh dulu berkenaan dengan bacaan imam kita tadi. Kita renung sejenak. Dia baca surah Al-Kahf, pergi ayat yang ke-16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan demi sesungguhnya kami telah mencipta manusia dan kami sedia mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, sedang yang pengetahuan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kita diri kita sendiri, walaupun hati kita dekat dengan kita, akal kita dekat dengan kita, Allah lebih dekat lagi. Dekat Allah lagi daripada diri kita sendiri dengan diri kita ni. Allah lebih hampir, sangat-sangat hampir kepada kita. Cuma kita tak perasan sahaja. Jadi di mana sahaja manusia berada, termasuk duduk dalam laut, duduk di dasar laut, di atas gunung, dekat semua dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dekat dengan sesiapa sahaja, lebih dekat daripada urat leher manusia sendiri. Idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id. Semasa dua malaikat yang mengawal dan menjaganya menerima dan menulis segala perkataan dan perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanannya dan satu lagi di sebelah kirinya. Ini berkenaan dengan segala amalan kita, sekecil-kecil mana pun, sebesar-besar mana pun, baik dan buruk, tetap boleh catat. Ada dua malaikat sebelah kanan, sebelah kiri kita. Ya, kita tak boleh sembunyikan apa-apa. Tak akan dedahkan nanti. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan atau perbuatan yang dilakukan, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menulisnya. Ini menyebabkan orang tertentulah, kita orang taraf biasa ni tak rasa apa. Orang taraf-taraf tertentu yang tinggi-tinggi ni tak boleh nak bergerak, tak nak bertindak, tak berani. So sentiasa diawasi. Allah memang dah tahu dah, malaikat pun ada juga, sentiasa menulis. Takut sehingga tidak bergerak ke mana-mana. Jadi kita tak rasa apa, tak sampai tahap itu. Wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan apabila sampai ajal seseorang, datanglah sakratul maut membawa kebenaran yang telah dijanjikan, serta dikatakan kepada yang mengingkarinya sebelum itu, inilah perkara yang engkau selalu mengelak diri daripadanya. Ini yang paling beratnya. Bila tiba datangnya sakratul maut dengan sebenar-benarnya, setiap kita pasti akan berdepan dengan sakratul maut. Tak nak lari. Saat-saat kematian, saat-saat nazak. Waktu itu kita sudah lemah. Tak ada siapa yang boleh bantu kita.
Tak ada siapa boleh jampi, tak ada siapa yang boleh ubat. Panggillah siapa pun. Kita sendiri akan tanggung. Jadi amal kita selama ini akan datang membantu kita waktu itu. Dalam keadaan kita lemah, syaitan kuat, qarin kita kuat. Dia cuba menguasai kita. Tak ada siapa yang boleh bantu malaikat amalan. Allah akan bantu kita dengan sebab amalan-amalan kita yang lalu. Bergunalah waktu itu. Sekarang kita tak nampak. Kita sembahyang, kita puasa, kita baca, kita tak nampak apa mana kesannya. Tak perasan kita. Tapi suatu hari kita tahulah bergunanya apa yang kita lakukan ini. Masa nak mati, masa dalam kubur, apatah lagi di hari akhirat nanti. Jadi itu sikit apa yang dibaca oleh imam. Nanti bila dibaca lagi kita tahu ini bukan dengar apa ni. Paling kurang kita pernah dengar lah. Mana tafsiran sedikit sebanyaknya. Baik, kita pergi apa yang kita sentuh macam biasa. Kali ini berkenaan dengan pahala sedekah sesuai dengan niatnya. Wan Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha inda rajulin fil masjid faji'tu fa'aghastuha fa'ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu fakhasamtuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhasta ya Ma'an. Daripada Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhu, beliau bapanya dan datuknya adalah dalam kalangan sahabat. Dia berkata, bapaku Yazid pernah mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkan. Beliau memberikan wang itu sebagai kepercayaan kepada seseorang yang berada di masjid untuk dibahagi-bahagikan. Lantas aku datang ke masjid dan mengambil wang tersebut. Lalu aku datang ke tempat ayahku dengan membawa dinar itu. Setelah melihatnya, ayahku berkata, demi Allah, bukan kamu yang aku tuju, yakni untuk menerima sedekah itu. Selanjutnya kejadian itu aku sampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka baginda pun bersabda, bagimu apa yang telah kamu niatkan wahai Yazid, dan bagimu apa yang telah kamu ambil wahai Ma'an. Hadis riwayat Bukhari. Baik, apa cerita berkenaan dengan hadis ini? Hadis di atas menceritakan bahawa Abu Yazid telah mengeluarkan beberapa dinar untuk beliau bersedekah dan diwakilkan kepada seorang yang berada di masjid. Tiba-tiba Ma'an mengambil duit itu dan memberitahu ayahnya. Seorang sahabat bernama Abu Yazid, dia nak bersedekah dengan duit dia ada, duit dinar. Duit dinar ni berapa nilainya? Satu dinar zaman Nabi ni boleh membeli seekor kambing. Pernah ni seorang sahabat beli seekor kambing, satu dinar. Jadi kalau kita tengok di zaman kita, seekor kambing harga berapa? Mahu 1,000 lah, 800, 1,000 sekitar tu lah seekor kambing. Maka kita ni pada seekor kambing. Jadi dia ada beberapa dinar. Banyak juga duit tu nak disedekahkan. Lalu dia mewakilkan seseorang yang berada di masjid. Mana boleh diwakilkan. Macam kita lah. Kita tak direct nak bersedekah, nak duit kita kepada orang yang kita tentu. Kita bagi pada pihak surau contohnya. Ataupun pihak mana-mana wakilnya. Sebagai penganjur dalam program tertentu itu, kita bagi pada dia. Mana betul apa yang kita buat itu sudah ada landasannya. Tapi Ma'an, anak dia ambil duit itu. Dia pergi ambil duit itu. Duit ayah dia pergi ambil. Lalu ayah berkata, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah bukan kamu yang aku hendak berikannya. Dia balik, dia bagi tahu ayah dia. Ambil duit tadi ada orang derma kat masjid. Dia ambil, dia rupanya ayah dia yang derma tu, anak dia ambil. Itu isunya. Mereka kemudian saling membantah antara satu sama lain di hadapan Rasulullah SAW. Yazid menjelaskan bahawa sesungguhnya beliau mahu bersedekah kepada orang lain, tetapi anaknya mengambil wang tersebut. Jadi isunya boleh ataupun tak boleh itu.
Sedekah seorang ayah diambil oleh oleh anak dia sendiri, sama ada tahu ataupun tidak tahu. Jadi mereka bertelingkah itu pergi jumpa Nabi. Nabi jawab. Maka Nabi bersabda, laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhasta ya Ma'an. Bagimu apa yang kamu niatkan wahai Yazid, dan bagimu apa yang kamu ambil wahai Ma'an. Jadi selesai masalah. Mana betul dua-dua. Yazid betul dapat pahala dah. Laka ma nawaita ya Yazid. Bagi kamu apa yang telah kamu niatkan itu wahai Yazid. Mana dia nak derma, nak bersedekah tu sudah cukup, sudah madai. Walaupun anak dia sendiri yang mengambilnya. Dan Ma'an pula, apa yang dia ambil itu jadi hak dia, tak boleh ambil balik. Itu betul juga. Di sini para ulama bahaslah, mungkin Ma'an itu orang yang susah, orang yang berhak mengambilnya. Dia punya ciri-ciri untuk layak untuk mengambil sedekah. Jadi sedekah ni tak sama dengan zakat. Zakat dia ada asnaf dia. Zakat. Sedekah walaupun asalnya untuk orang susah, dia tak sama dengan hadiah. Kita dah hurai dah lah. Sudah lama kita tak sentuh perkara ini. Dia falsafah daripada sedekah ni, kita nak bantu orang. Bermakna daripada orang senang kepada orang susah, itu sedekah. Orang sama taraf dengan kita hadiah. Kita bagi hadiah. Namun demikian boleh sahaja terima sedekah walaupun orang tu senang. Boleh je. Cuma dari segi falsafah tu tak kenalah. Sebab tu kalau kita ada maruah, itu benda itu tak ada kaitan dengan dosa. Cuma dari segi maruah sajalah. Orang sedekah kita pergi terima, kita pergi ambil. Kalau kita ada maruah, kita tak terima. Nak sedekah tak payahlah. Cari orang susah lah. Saya pernah ceritakan sekali itu, saya pergi ke kedai makan itik serati, bawa seorang profesor. Jadi saya nak belanja dia lah. Bila nak bayar tu, tuan kata, ambo sedekah hari ni ustaz, dia kata. Dia kata ambo sedekah hari ni, tak payah bayar. Saya kata, sedekah apa abang? Profesor ni kaya raya ni, kedai ni dia boleh beli ni, tak payah sedekah lah pada kami ni, pada dia. Tak apalah, hamba belanja. Belanja tak apa, nak belanja okey, kita terima. Nak sedekah tak payah, cari orang susah lah. Saja nak betulkan istilah itu. Jadi kita pun ingatlah, tak salah, cuma malulah kitanya. Siapa kita nak terima sedekah? Orang hadiah tak apa, nak belanja tak apa, sedekah cari orang susah. Baik. Sebab kalau zakat tak boleh, zakat dia ada asnaf dia. Dia ada 8 asnaf zakat tu kan, orang miskin, orang fakir, fisabilillah, orang yang terdekat hutang dan macam-macam. Baik, menurut para ulama, sedekah kepada keluarga dan sanak saudara akan mendapat 2 pahala dan kelebihan. Satu, kelebihan menghubungkan silaturahim. Yang kedua, kelebihan sedekah. Bahkan memberi kepada ahli keluarga sendiri. Andai kata kita ada pilihan, kita ada duit, ni bukan bab zakat, bab apalah. Kalau bab zakat pun dia ada hukumnya juga, dibolehkan juga, ada sebab-sebab tertentu nanti kita akan sebutkan. Jadi kalau kita ada pilihan, ramai orang yang kita nak bagi duit kita ini, ramai orang susah, termasuk kaum kerabat kita susah. Jadi beri kepada kaum kerabat itu lebih baik, lebih afdal daripada kita beri orang yang kita tidak kenal ataupun orang lain. Dengan alasan dapat 2 kelebihan ini. Kelebihan pertama, menghubungkan silaturahim. Dengan cara memberi duit, memberi hadiah, memberi barang, beri sedekah itu, dia memang macam tu. Menghubungkan silaturahim, menghubungkan kasih sayang. Tak semestinya antara keluarga dengan sesiapa pun. Untuk kita menjinakkan hati orang dengan cara kita bagi sesuatu kepada dia, jadi jinak hati dia. Saya ada seorang sahabat, saya tak suka pada dia, tak suka, benci. Memang kita tak tahu kenapa Allah tak pilih kita untuk baik dengan dia. Tapi kelebihan dia ni, dia pergi kat mana-mana, dia balik, dia ingatkan kita tu yang entah nak kata apa tu, kena baik juga dengan dia. Tengok dia beli hati kita dengan barang, dengan sesuatu, walaupun tak mahal, tapi dia ingat kepada kita, tak sengaja tak ingat pada dia. Pergi mana-mana pun tak memang buat tak ingat je pada dia. Tapi dia sentiasa ingat kepada kita, itu kelebihan dia. Allah sungguh dia ni, kita tak minat dekat dia, tak baik dengan dia pun, tapi dia nak baik dengan kita, dia beli caranya, dia jinakkan hati kita dengan beli barang, contohnya. Dia pergi ke Jepun pun dia beli barang.
pergi ke Jepun. Barang-barang mahal ni tak ingat dah kepada orang lain, ingat keluarga kita je kan. Tapi dia ingat juga pada kawan-kawan dia. Sampai tahap tu. Tengok kuasa hadiah dia boleh menjinakkan hati. Boleh mewujudkan kasih sayang. Kebencian ke apa ke selalulah bagi ataupun memberi hadiah. Yang kedua, kelebihan sedekah tu sendiri. Pahala dari segi sedekah, dari segi hadiah kita dapat pahala dah. Itu kalau bagi kepada sanak saudara. Baik. Adakah sedekah yang diberikan kepada orang lain selain ahli waris hanya akan mendapat pahala sedekah sahaja? Oleh demikian, pahala sedekah kepada ahli waris adalah lebih afdal. Adapun sedekah yang diberikan kepada orang lain selain ahli waris hanya akan mendapat pahala sedekah sahaja. Oleh yang demikian, pahala sedekah kepada ahli waris daripada sedekah kepada bukan ahli waris. Perkara tersebut perlulah diketahui walaupun hadis di atas menyatakan bahawa niat sedekah itu akan diberikan oleh Allah SWT sebaik sahaja dia berniat dan sedekah itu diambil oleh anaknya sendiri. Walau bagaimanapun dalam situasi ini terdapat dua kelebihan. Itu kelebihan hubungan ayah dengan anaknya dan kelebihan bersedekah. Jadi walaupun tersilap tadi, dengan niat yang betul itu sudah memadai, dapat pahala dah. Walaupun sedekah kita kadang-kadang jatuh kepada orang kaya ataupun orang jahat. Kita nak bagi makanan kita ni pada orang baik-baik tapi jatuh pada orang jahat. Tak payah ambil balik. Tak jadi ambil balik. Dapat pahala dah. Cuma kalau kita ada pilihan, tengok jenis makanan ataupun hadiah yang kita nak berikan itu. Macam makanan kan, makanan. Satu dipanggil ta'amul da'wah, yang kedua ta'amul hajah. Ada dua jenis makanan, ta'amul da'wah, ta'amul hajah. Kalau makanannya kita nak jemput orang, nak panggil orang, kita panggil orang baik-baik. Sebab tu kita buatkan bila nak buat kenduri, kita nak buat jamuan, kita panggil orang ahli surau. Kita tak pergi padang bola, tak pergi tepi jalan, mai saya nak buat kenduri, mari makan rumah saya. Kita buat kat surau. Sebab kita tahu orang baik-baik. Dengan sebab itu kita dapat pahala. Bila orang baik-baik makan makanan kita, dia sembahyang, dia puasa, dia baca Quran, dapat pahala kat kita. Kesihatan, kesegaran daripada makanan yang dimakan itu, dapat pahala kat kita. Kita tak panggil orang yang makrok, yang apa, yang mak rempit tepi jalan. Kok dia lah. Itu dipanggil ta'amul da'wah. Tapi ta'amul hajah, anda kata mak rempit, dia parking di depan rumah kita, dia minta air. Dia minta air. Bang, minta air sikit bang. Dahaga lah. Jadi kita tengok, Allah mak rempit, orang tak nampak macam masalah agama dia, tak payah bagi lah. Rugi aku bagi air kat engkau ni. Bazir. Jawapannya bagi. Oleh kerana dia berhajat, bagilah kat dia. Tak apalah dia mak rempit, dia siapa pun. Dia panggil ta'amul hajah. Sebab dia berhajat, dia dahaga, dia masalah tu. Boleh jadi dengan sebab itu dia akan berubah. Cuma kalau kita ada pilihan dia nak panggil, kita panggil orang baik-baik. Tapi kalau dia perlu, kita bagi aja. Ataupun kita tidak tahu sebagaimana hadis ni. Kita wakil kepada orang lain, ataupun kita tak tahu dia tu siapa. Rupanya bukan orang baik-baik ni, tak apa. Dapat pahala dah kita. Dengan apa yang kita sedekahkan itu, apa yang kita hadiahkan itu, kita dapat pahala dah tingkat itu. Melainkan kita ada pilihan. Baik, pengajaran hadis ini. Orang yang bersedekah akan memperoleh pahala sesuai dengan niatnya. Baik sedekah itu sampai kepada penerima yang berhak ataupun yang tidak berhak menerimanya. Itu Allah ni dia tidak cerewet. Kita niat nak sedekah kan, dapat dah pahalanya. Walaupun tak sampai kepada orang yang sepatutnya, belum sampai lagi, dah dapat pahala dah. Pemberian sedekah boleh diwakilkan kepada orang lain, terutama sedekah yang bersifat sukarela, kerana dalamnya terdapat kerahsiaan aman. Jadi boleh sahaja kita wakilkan. Ni dalam bab perwakilan lah. Dalam bab perwakilan panjang lebar lah. Wakil dia sama dengan tuan dia tak boleh ambil untung bila jadi wakil. Kita kena tahu juga. Bila kita jadi wakil, kita tak boleh ambil untung apa.
nanti kita ambil untung kat situ. Tak boleh, dia kena ada syarat lain. Dia kena ada peraturan-peraturan yang tertentu lah. Ni kalau kita jadi wakil. Sama kita jadi wakil, contohnya orang tu ada kedai. Dia ada kedai, dia suruh kita jadi pewakil dia. Dia nak pergi sembahyang sekejap, bila kebetulan kita ada, jadi kita jadi wakil kedai itu. Bantu dia nak jual. Oleh kerana kita nak beli barang, kita pun beli dengan diri kita sendiri. Tak boleh. Kita beli oleh kerana kita nak membeli, dan kita juga jadi wakil penjual. Kita beli dan kita jual dan pada seorang. Tak boleh juga. Kalau kita nak beli, kita beli dengan dia. Kita hanya boleh jual beli dengan orang lain selain pada kita. Sebab kita sekarang ni berada pada wakil penjual. Kita jual orang lain boleh sebab kita wakil dia. Kita nak beli dengan diri kita sendiri tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kan penjual dan pembeli dia ada kepentingan masing-masing. Seorang penjual, dia nak duit itu kalau boleh mahal, aksesorinya kurang. Itu kepentingan dia. Pembeli pula dia nak duitnya kalau boleh harganya murah, aksesorinya banyak. Jadi macam mana boleh berlaku kalau dia penjual, dia pembeli? Macam dia boleh nak jaga kepentingan siapa? Jadi ada konflik di situ. Dia nak jaga kepentingan penjual kan, nak jaga kepentingan pembeli. Sekarang dia penjual dan dia pembeli. Jadi masalah. Oleh kerana dia ni boleh jadi dia nak beli, tak apa, aku kurangkan harga sikit sebab tuan ni bagi. Kau nak beli dengan tuan ni. Itu bab kita panjang lebar lah, itu bab fiqh. Mana hukum-hukum umumnya boleh sahaja kita wakilkan urusan kewangan kita kepada orang lain. Manusia dibenarkan untuk menyatakan nikmat dan kurniaan oleh Allah dan berbincang berkenaan perkara tersebut. Jadi kita kena digalakkan, kita dedahkan nikmat Allah berikan kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sebab tu bila kita dapat apa-apa kita buat kesyukuran, buat kenduri. Digalakkan kita buat kenduri, nak ceritakan dapat anak ada kenduri, nak kahwin ada kenduri dia. Kita dedahkan. Sebagai tanda kesyukuran kita, selain pada kita bersyukur kepada Allah, apa buktinya? Jadi buatlah jamuan, tak sebesar, tak setinggi besar, ni buat sahaja, itu tanda ni. Baik, kejelasan daripada hadis ini. Kita pergi pada contoh-contoh yang lain dengan apa yang kita faham daripada hadis ini. Baik, kalau seorang itu law a'ta zakatu syakhsan yazun annahu min ahli zakah fatabayyana annahu ghaniyyun wa laysa min ahli zakah. Macam mana pula kalau seorang tu nak keluarkan zakat, lalu dia berilah duit dia kepada seorang, dia sangkakan orang tu ahli zakat, mana ahli asnaf zakat. Rupanya tidak, dia bukan. Sekarang ni batal ataupun tidak pengeluaran zakat dia itu, sudah mendiri ataupun tidak. Jadi berdasarkan hadis tadi, kita faham, ahli ulama faham dan ajar kepada kita, maka zakat dia sudah memadai dan diterima. Tak perlu dia pergi bayar balik sebab tersilap dah diberi. Maka dasar niat dia dah betul, Tuhan dah terima. Itu kaedahnya. Kerana setiap perkara bergantung kepada niatnya. Okey, selesai satu. Mana awal kalau sedekah pun sama, tersilap tak apa, nak bagi kepada siapa pun, begitu juga dengan zakat. Bagi-bagi tersilap, tu sudah memadai dah, kerana niat awal itu. Baik, yang kedua, contoh yang lain. Kalau seorang itu dia nak wakafkan rumah dia yang kecil, rumah ni dia ada banyak rumah besar dia, rumah kecil aja, atau contoh ada 2 rumah. Rumah besar dia, rumah kecil je. Dia nak wakafkan rumah yang kecil. Lalu dia kata, aku wakafkan kepada kamu ataupun kepada sekolah ini rumah aku yang ni. Rumah ni. Dia tunjuk kepada rumah yang besar, dia tersilap. Niat dia nak bagi rumah kecil, dia tunjuk rumah besar. Jadi sekarang ni apa hukum? Jadi mengikut kaedah yang kita sebut dan kita belajar ni bergantung kepada niat, maka yang dimasukkan itu ialah
rumah yang kecil itu walaupun tersilap tunjuk tapi ikut niat dia. Bergantung kepada niat. Jadi Tuhan lebih tahu. Dia tersilap tunjuk, dia tersilap kata. Dia bergantung kepada niatnya. Maka seorang itu dihukumkan apa yang dia niatkan, walaupun dia tersilap cakap, walaupun dia tersilap tunjuk. Anda kata berlaku kekhilafan lepas itu, jadi orang nak pergi ambil rumah besar tu lah. Jadi tuan dia, kenapa nak kan saya wakaf rumah tu? Tuan tadi tunjuk rumah ni. Tunjuk sebut pun rumah ni. Sebenarnya niat saya rumah yang ni. Ikut niat dia. Dia lebih tahu. Tuan dia lebih tahu apa maksudnya. Contoh yang lain. Kalau seorang itu dia jahil. Dia tidak tahu beza antara haji dengan umrah. Dia tak tahu. Lalu dia pergilah bersama dengan orang ramai, dengan orang lain. Lalu dia pun kata, labbaika hajjan wa huwa yuridul umrah. Masa tu haji tak masuk lagi. Tak masuk lagi hajinya. Untuk apa? Orang nak buat umrah dulu. Kita pergi awal ni. Pergi awal ni nak buat umrah dulu. Orang lain dia tak erti, dia nak ikut orang tapi sebenarnya dia nak buat umrah. Cuma dia sebut labbaika hajjan, dia sebut pasal haji. Jadi umrah ke jadi umrah ke jadi haji? Bergantung kepada niatnya. Jadi orang dah bincang dah, kita akan buat umrah dulu ni. Kita akan masuk Mekah. Oleh kerana kita datang awal kan nak buat umrah dulu. Lepas tu baru kita tunggu sihat wukuf pada Arafah. Jadi dia sebut labbaika hajjan. Nak buat haji tadi. Sekarang ni macam mana? Dalam kes macam ni pun ikut niat dia. Walaupun dia tersilap sebut. Lafaz kat luar tu dia tersilap. Sebenarnya kita dah sepakat dah nak buat umrah ni. Dia panggil umrah. Dah tahu dah semua. Kita semua nak buat umrah. Maka dia akan jadi umrah, bukan jadi haji. Kalau haji tak boleh nak ihram lagi lah. Tak boleh apa nak tahlul lagi lah. Tak boleh nak buka ihram. Kena tunggu lah. Kena sebulan. Nanyalah dianya. Jadi bergantung kepada niat dia. Niat kamu kata macam tu, kamu nak buat haji, kita nak buat umrah. Sama-sama kita lah kan nak buat umrah. Cuma saya tidak tahu, saya sebut haji. Maka hukumnya apa yang dia niatkan, mengikut kaedah hadis yang kita belajar ini sama juga. Baik, kalau seorang itu kata kepada isteri dia kata kepada isteri, kamu bebas. Kaedah yang sama. Apa? Adakah maksudnya itu cerai? Adakah dia tolak isteri dia kata kamu bebas nak pergi mana-mana? Kalau kata macam ni, apa maksudnya? Kaedah yang sama juga. Bila kan lafaz ni, dia ada kinayah dan lafaz soreh jelas talak tu bukan. Sekarang ni dia bebas je, kau pergi boleh pergi ke mana-mana pun. Kes macam ni tengok dia apa maksud dia. Kamu kata macam tu, niat kamu apa? Dia tanya suami ni apa maksudnya kamu kata dia bebas itu. Bergantung pada niatnya juga. Jadi maksud bebas ni boleh pergi mana-mana, tak semua duduk rumah je, maksudnya itu bukan terikat di rumah. Maka bukan itu, tak jatuh talaknya. Itu kita kena faham. Mereka lafaz soreh, lafaz jelas. Ini lafaz kinayah, lafaz apa, bergantung kepada niatnya apa. Kaedah yang sama apa yang kita sentuh ini. Baik. Hari ini mengajar kepada kita juga, harus bagi seorang itu dia bersedekah kepada anaknya. Okey, lebih dalam sikit lagi. Harus seorang itu bersedekah kepada anaknya. Dalilnya ialah Nabi sallallahu amara bis sadaqah wa hasa 'alaiha. Ketika Nabi menggesa sahabat-sahabat bersedekah, tengok Nabi ni gesa. Dalam kita bertindak bukan setakat bagi tahu, kena gesa. Sekali-sekala kena gesa juga. Macam kita kempen bersedekah, kempen membantu orang. Kita bagi tahu satu bagus, betul bagi tahu, semua orang tahu. Fadilat bersedekah ini.
nak bantu orang. Tapi oleh kerana tak ada gesaan, ramai tak bersungguh. Lepas tu kena ada kempen. Tu mana kita gesa dah tu, bila kempen, dapat banyak duit kan, dapat banyak. Kan buat secara umum senyap begitu, siapa nak bersedekah sila bersedekah lah. Bila tak kempen, orang seolah tak ada semangat untuk memberi itu, tak ada penggalak untuk memberi. Bila orang tekan begitu, ramailah nak bersedekah, ramailah nak memberi. Jadi Nabi buat begitu. Bila Nabi gesa untuk supaya bersedekah tu, maka Zainab isteri kepada Allah bin Mas'ud pun dia nak bersedekah lah daripada harta dia. Dia nak bersedekah. Lalu kata isteri dia, ana waliduka haqqun mimma tasaddaqti alaihi. Jadi suami dia kata kepada isteri dia, aku dan anak kamu lebih berhak untuk menerima sedekah kamu. Suami dia kata begitu, sedekah kat aku lah. Boleh tak boleh suami kata macam tu? Lepas tu dia kata boleh, sedekah kat aku ataupun anak kamu lebih berhak nak sedekah tu. Jadi isteri kata, lah nanti dulu, tak boleh. Sehingga aku jumpa Nabi, nak tanya Nabi. Hatta as'ala Rasulullah SAW. Lalu dia pergi tanya Nabi. Fasalat Nabi SAW, faqala, sadaqa ibnu Mas'ud, zawjuki wa waladuki haqqun man tasaddaqti bihi alaihim. Dia kata nanti dulu aku nak tanya Nabi. Dia tanya Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata betul apa kata Ibnu Mas'ud. Betul. Suami kamu dan anak kamu berhak untuk mendapat sedekah daripada kamu. Bermakna macam tadi, kembali balik tadi lah, boleh sahaja kita bersedekah kepada ahli keluarga kita, tapi bukan zakat. Zakat pun dia ada keadaan juga. Sedekah kan dia tidak wajib, maka boleh kita sedekah kepada ahli keluarga kita sendiri berdasarkan hadis ini. Kan dapat dua pahala tu, merapatkan hubungan dan juga bersedekah tu sendiri. Baik. Jadi di sini mengajar kepada kita juga, tengok bab zakat pula. Boleh juga memberi zakat. Memberi zakat seseorang itu kepada anaknya. Boleh. Ulama mengatakan boleh beri zakat, walaupun khilaf dalam perkara ini kita tengok ulama yang mengatakan membolehkannya. Boleh memberi zakat kepada anaknya sendiri dan kepada ayahnya. Di bab zakat dengan syarat itu tidak menggugurkan kewajipan ke atasnya. Contoh macam ni. Kita ni ada zakat nak kena bayar, lalu kita beri kepada anak kita. Itu tak boleh. Yang tu tak boleh. Itu tak boleh. Kalau untuk menghilangkan kewajipan zakat kita dengan kita beri kepada anak kita, itu tak boleh. Dengan syarat tak menghilangkan. Atau dengan kata lain, dalam mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, bagi orang-orang yang di bawah tanggungjawab dia, nafkah dia itu tak boleh bagi zakat. Itu tak boleh. Sama ada ayah kita ataupun anak kita. Kalau dia duduk di bawah jagaan kita, bawah salian kita, kita yang memberi nafkah kepada makan minum dia, pakaian dia, kita yang jaga. Orang di bawah jagaan kita, nafkah dia itu kita yang jaga, tak boleh kita keluarkan zakat untuk dia. Sama ada di atas ataupun di bawah. Selain daripada itu, anak kata mak ayah kita, anak-anak kita sudah tak ada dah tanggungan, tak ada kaitan lagi dengan kita. Kita tak jaga lagi nafkah mereka itu. Mereka dah hidup sendiri. Masa tu bolehlah kita keluarkan zakat kepada mereka. Yang tu boleh. Jadi tengok keadaan tadi. Hukum keluarkan zakat kepada ahli keluarga sedekat sendiri, tengok keadaan. Kalau di bawah jagaan kita, nafkah dia, kita yang menyara dia, maka tak boleh kita keluarkan zakat kepada mereka. Mereka hidup sendiri dan mereka itu susah, layak untuk terima zakat, termasuklah asnaf mengeluarkan zakat, maka bolehlah kita berikan kepada mereka. Okey, settle kita. Jadi itulah yang dapat kita sentuh pada pagi ini berkenaan dengan hadis ini. Mudah-mudahan sikit sebanyak akan beri ilmu kepada kita berhubung dengan niat kita tadi. Mana pentingnya niat.
Niat dari segi pahala, begitu juga dari segi hukum hakam fiqh akan bergantung kepada niatnya, dan orang lain tidak tahu. Hakim pun tak boleh selesaikan itu. Dia akan tanya tuan dia, hakim tak boleh putuskan. Saya kena tanya tuan dia lah, apa maksudnya, rumah mana satu yang dia kata itu, walaupun dia kata macam dia dipertikaikan, kena tanya dia maksudnya. Jadi pentingnya niat kita. Sebab tu dalam kita bertindak apa-apa, jagalah niat. Satu, biar dia ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ikhlas, kita akan dapat pahala walaupun tidak buat. Walaupun tak buat tu, walaupun tak buat pun, tak sempat nak buat ataupun terhalang daripada buat, dapat pahala. Anda kata kalau buat, dapat 10 lagi ataupun lebih daripada itu. Pentingnya niat. Tapi kalau kita nak buat jahat, niat nak buat jahat, tengok Allah ni baik sungguh pada kita. Niat nak buat jahat, tak dapat apa-apa. Kalau buat, dapat 1. Tengok betapa kesian belah Allah kepada kita tu. Dalam bab kebaikan ini, niat dapat pahala dah. Bila kita buat, dapat 10 dan lebih daripada itu. Bila niat nak buat jahat, tak dapat apa-apa. Sehinggalah seorang itu buat, baru dapat satu dosa, satu kejahatan. Baik, itu yang normal, itu yang normalnya, begitulah pembahasannya. Tapi yang lebih dalam lagi, setengah ulama faham, yang dapat pahala ini siapa yang kosak untuk buat, baru dapat pahala. Niat biasa tak dapat pahala. Sebab tu kita dah lama belajar biar lebih tinggi sikit. Kalau niat biasa, kita boleh niat tahun ni aku nak pergi umrah 100 kali, dapat 100 pahala umrah. Jawapannya tidak. Sebab Tuhan tahu. Tu kita main-main di mana seorang pergi 100 kali, kaya macam mana pun tak akan sampai 100 kali. Tuhan tahu. Itu niat biasa, niat main-main. Siapa yang kosak memang nak pergi sungguh tapi tak boleh pergi, sangkut dah ni. Mula pagi belajar ni katanya tak boleh pergi Mekah dah. Dapat pahala dah dia ketika tu. Ataupun akan datang kita nak pergi, dapat pahala dah. Siapa yang memang fokus, kosak ni konsentrate, kita nak buat sungguh, tu baru dapat pahala. Jadi dalam keadaan kita niat ni, niat dua-dua. Niat biasa ada, niat kosak pun ada. Lebih fokus. Sama dengan yang jahat tadi. Setengah ulama bahasannya mengatakan siapa yang kosak tekad nak buat jahat, dapat dosa. Dapat dosa juga. Contohnya kan, dalam satu hadis Nabi, yang dua orang bergaduh berbalah sampai tahap A bunuh B. Bila A bunuh B, Nabi kata dua-dua dalam neraka. Jadi sahabat-sahabat tanya, kenapa dua-dua dalam neraka? Tak apalah A bunuh B, tapi kenapa B dalam neraka juga? Nabi jawab apa? Kalau A tak bunuh B, B bunuh A, samanya. Sebab tu dua-dua dalam neraka. Bermakna apa tu? Bermakna nekat kosak nak buat jahat akan dapat dosa juga. Jadi dalam bab dosa-dosa ni, jangan kita nekat nak buat, jangan kita kosak nak buat. Setakat niat-niat biasa begitunya, takut dapat dosa. Jangan macam mana pun aku nak buat juga, aku nak minum arak juga macam mana. Jangan na'udzubillah, tak jauh sama sekali. Yang kita kosak nak buat baik, kita kosak betul-betul, memang nak buat. Yang jahat tu jangan kosakkan. Baik, itu tambahan daripada apa yang kita sentuh pada pagi ini. Nak 7.30 dah, rasa cukup dah. Masuk hari lain pun panjang. Kita akan sama pada kuliah-kuliah yang akan datang, insya-Allah. Akan datang berhubung dengan keazaman menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tajuk akan datang, insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salah. Pautan dia. Tanya awak.